Okey, hari ini cikgu nak sambung kita punya penerangan tentang eksperimen. Okey, jika semalam cikgu terang pasal eksperimen 3.1, okey, hari ini kita nak lihat kepada eksperimen 4.1. Ini juga adalah eksperimen wajib, ya. Okey, memandangkan kamu tak boleh nak hadir ke sekolah dan cikgu pun tak boleh pergi sekolah. Jadi kita tengok secara maya. Okey. Muka surat 129 dan juga 130 buku teks tingkatan 1 tu. Okey, dalam bab 4 okey, eksperimen 4.1. Okey. Dalam eksperimen ni penyataan masalahnya ialah adakah udara, air dan suhu yang sesuai untuk biji benih bercambah. Okey. Jadi dalam eksperimen ni kita nak uji, okey, betul ke tak teori yang kita belajar sebelum ni? Iaitu kita belajar syarat untuk percambahan biji benih ialah syarat percambahan biji benih ialah kena ada air, udara dan juga suhu yang sesuai. Barulah biji benih tu boleh bercambah. Okey, jadi kita nak ujilah. Okey, kita nak uji. Jadi sama juga pernyataan masalah tu kamu salin sebiji je. Hipotesis pun sama. Tujuan pun sama. Pemboleh ubah pun sama. Bahan dan radas pun sama. Cuma prosedur je. Okey, prosedur kamu kena tukar. Okey, jadi hari ni cikgu tak bagi ayat prosedur dah. Okey, cikgu tak bagi sebab cikgu nak tengok. Semalam cikgu dah ajar. Okey, cikgu dah terang bagaimana mengubah ayat aktif kepada ayat pasif. Ya. Iaitu ayat, kamu tukar ayat arahan dalam buku teks ni kepada ayat laporan. Okey. Kita nak terus kepada eksperimen tu. Okey, kalau kita lihat, kamu lihat kepada pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah kehadiran air, udara dan juga suhu. Bermaksud dalam eksperimen ni, okey, kehadiran air, kehadiran udara dan juga kehadiran suhu yang sesuai akan diubah-ubah, cuba dimanipulasi, okey, untuk mendapat kesan. Itulah tujuan buat eksperimen. Okey, kita akan buat ada pemboleh ubah yang kita ubah-ubah supaya mendapatkan kesan. Okey, jadi pemboleh ubah yang bergerak balas adalah percambahan biji benih. Pemboleh ubah yang dimalahkan adalah jenis biji benih. Maksudnya kalau kita guna biji benih kacang hijau, semua yang terlibat dalam eksperimen ni kita akan guna biji kacang hijau. Yang kita nak lihat adalah adakah biji benih itu bercambah. Okey? Jadi kita terus kepada apa yang terdapat dalam eksperimen ni. Okey, dalam eksperimen ni terdapat 4 tabung uji, ya. 4 tabung uji, okey, yang dilabelkan sebagai A, B, C dan D. Okey, kesemua tabung uji ni okey dibalut dengan kertas hitam. Keliling tabung uji tu dibalut dengan kertas hitam, okey, supaya apa? Supaya semuanya sama dari segi penerimaan cahaya. Sebab cahaya tidak memainkan peranan dalam percambahan biji benih. Cahaya diperlukan apabila biji benih tu dah bercambah, ada daun, barulah tumbuh-tumbuhan ni memerlukan cahaya untuk fotosintesis. Tapi untuk bercambah, okey, dia tidak perlukan cahaya sebab dia dah ada bekalan. Dia biji benih tu dah ada bekalan bekalan, alamak cikgu ni, bekalan makanan dia lah. Itu apa? Nutrien dia yang dah induk dia bekalkan dalam biji benih tu. Okey? Dalam kotiledon tu. Okey? Aduh, lost pula cikgu. Okey. Jadi sebab tu dia tak perlukan, dia nak buat respirasi, dia perlukan karbohidrat. Dia perlukan kanji. Kanji tu dah ada dalam kanji.
Dia dah ada dah dalam biji benih tu. Okey. Jadi dia tak perlukan cahaya. Dia tak perlu buat fotosintesis. Okey, sebaliknya dia perlu buat respirasi je. Okey. Tu tak apalah. Jadi semua tabung uji ni dibalut dengan kertas hitam supaya kesan cahaya tu tak beri kesan lah kepada eksperimen kita ni. Okey. Jadi kita nak tengok satu persatu. Apakah yang terdapat pada tabung uji A, B, C dan D. Okey. Okey, tabung uji A. Okey, tabung uji A. Okey, apa yang terkandung dalam dia? Mestilah ada keempat-empat ni ada biji benih. Okey, tabung uji A ni dia pun ada biji benih. Okey. Tapi apa yang cikgu ringkaskan Okey, dalam tabung uji A ada kapas lembap. Maksudnya kapas lembap ni mewakili kehadiran air. Tabung uji A juga diletakkan dalam suhu bilik. Maksudnya dia ada suhu yang sesuai. Dia ada air dekat kapas lembap. Dia ada suhu yang sesuai. Okey, udara ada. Sebab tabung uji A ni mulut tabung uji ni tak ditutup. Okey, maksudnya udara boleh ada. Maksudnya tabung uji A ni dia ada ketiga-tiga ciri. Dia ada ketiga-tiga ciri. Okey. Ni cikgu buat secara ringkas. Okey, maksudnya tabung uji A dia ada air, dia ada udara, dia ada suhu yang sesuai. Agaknya dia bercambah tak? Dia bercambah. Okey. Itu tabung uji A. Maaf tabung uji A. Okey, beralih pula kepada tabung uji B. Tabung uji B. Tabung uji B. Dia diletakkan dalam tabung uji B ni ada biji benih lah kan. Kemudian ada kapas kering. Kapas kering ni menunjukkan bahawa tabung uji B ni ada tak air? Tak ada sebab kering. Tak ada air. Tak ada air. Maksudnya tabung uji B air tak ada. Okey, tabung uji B ada udara tak? Ada sebab tak ada tutup apa-apa. Okey, jadi udara ada. Tabung uji B suhu dia sesuai tak? Sesuai sebab suhu bilik. Suhu je sesuai. Dia bercambah tak? Dia tidak bercambah sebab apa? Dia tak ada salah satu. Dia tak ada satu daripada tiga tu. Dia kena ada tiga-tiga. Baru dia bercambah. Okey, tabung uji C pula. Tabung uji C ni, okey. Biji benih tu tak diletakkan dalam atas kapas, tapi biji benih tu diletakkan dalam air. Dalam air didih disejukkan. Air didih ni dia saja je nak apa? Dia saja je nak mengelirukan kamu. Okey, dia saja je nak mengelirukan kamu. Jadi dia letak air didih tapi disejukkan. Sama je lah. Jadi air tu sesuai. Maksudnya ada air tak untuk tabung uji C? Ada. Okey, udara. Ada tak udara? Dia tak ada udara sebab dia ada lapisan minyak ni. Dia ada lapisan minyak. Lapisan minyak ni berada dekat atas. Nampak cikgu lukis ni? Lapisan minyak ni dia akan menutup daripada kemasukan udara. Udara nak masuk tak boleh. Sebab apa? Ada lapisan minyak. Okey. Boleh Jadi udara tak ada. Suhu yang sesuai. Okey, suhu dia sesuai. Sebab dia diletakkan dalam suhu bilik. Suhunya sesuai. Okey, dia bercambah tak? Okey, dia bercambah tak? Dia tidak bercambah sebab ni.
dia tak ada faktor yang udara. Okey. D pula. D. Okey, D. Apa yang ada dekat tabung uji D? Yang pertama, kapas lembap. Kapas lembap ni, lembap menunjukkan bahawa ada air. Okey. D ada air. Udara. Ada sebab terbuka je kan. Okey, ada udara. Okey, udara, air. Udara ada. Suhu sesuai tak? Suhunya sejuk. Diletakkan dalam peti ais. Maksudnya suhu dia tak sesuai. Jadi dia bercambah tak? Tak bercambah sebab satu juga tak ada. Dia kena ada 3 barulah dia bercambah. Okey? Okey. Boleh faham? Okey, jadi itu penerangan sedikit sebanyak berkenaan dengan eksperimen ni. Okey. Cikgu nak tengok lagi apa lagi. Okey. Apa yang kena ada lagi? Okey, gambar rajah tu kamu lukis. Gambar rajah kamu lukis. Apa lagi? Okey. Okey, kesimpulan dia. Kesimpulan dia, hipotesis kita diterima ataupun tidak? Okey. Diterima ataupun tidak? Kita tengok balik hipotesis dia. Hipotesis dia, biji benih memerlukan udara, air dan suhu yang sesuai untuk percambahan. Biji benih memerlukan udara, air dan suhu yang sesuai untuk percambahan. Okey, itu hipotesisnya. Jadi, diterima ataupun tidak? Okey, berbalik kepada keputusan eksperimen yang kita buat tadi. Okey. Inilah keputusan ni. Berdasarkan keputusan ni lah kita dapat menentukan bahawa biji benih ni dia memerlukan ketiga-tiga. Udara, air dan suhu yang sesuai. Baru dia boleh bercambah. Kalau tak ada salah satu, dia tak bercambah. Okey? Jadi, untuk kesimpulan, hipotesis diterima. Jangan lupa, koma. Okey? Ayat dia. Hipotesis diterima. Kemudian, koma. Salin semula ayat hipotesis. Biji benih memerlukan udara, air dan suhu yang sesuai untuk percambahan. Okey? Jelas untuk ayat kesimpulan. Okey. Tentang soalan. Soalan 1, bagaimanakah anda menyediakan kawalan bagi eksperimen ini? Nombor 2, apakah tujuan anda menggunakan minyak masak dalam eksperimen ini? Itu kamu boleh Google. Cikgu dah tengok tadi. Ini pengetahuan am lah. Okey. Kamu boleh cari guna khidmat Google untuk jawab soalan ni. Soalan kena jawab. Okey? Cikgu rasa itu saja penerangan cikgu untuk eksperimen 4.1 ni. Okey? Cikgu harap kamu buat laporan. Okey, buat laporan dan dapat memahami apa yang cikgu cuba sampaikan. Okey? Sekian. Terima kasih.